Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan saya akan menerangkan dan mempersembahkan tentang evolusi perkembangan sains dan teknologi dalam sektor pendidikan. Kumpulan saya terdiri daripada saya, Arif Amir Farhan, Liana Lumang, Muhammad Hazwan Shah, Muhammad Iman Hakim dan Syed Muhammad Faiz. Isi kandungan yang terdapat dalam pembentangan ini ialah mengenai pengenalan, objektif, literature review, definisi daripada sains dan teknologi, etika dan peradaban, kepentingan sains dan teknologi, fakta dan perbincangan, cadangan dan penambahbaikan serta kesimpulan. Seperti yang kita sedia maklum, sains dan teknologi adalah penting dalam kehidupan manusia sejak abad ke-21. Pembangunan yang pesat juga telah menjadi persaingan antara negara-negara maju seperti Amerika Syarikat, Jepun, China, Rusia dan banyak lagi kuasa besar untuk mencapai kemajuan teknologi. Menurut Toffler 1980 dan juga Naisbitt 1982, komputer telah diberikan gelaran sebagai the wave of the future dan istilah Information and Communication Technology iaitu ICT telah wujud. Selain itu, penggunaan komputer dalam pembelajaran dapat meningkatkan lagi pemahaman dalam konsep teoretikal mengikut kepada Laurie Lett 1992. Penggunaan teknologi sangat relevan dalam bidang pendidikan untuk mengembangkan daya cerdas dan kreatif para pelajar untuk berdaya saing dengan para pelajar dari pelbagai institusi pendidikan, terutamanya dalam institusi pendidikan yang terkenal di dunia. Teknologi telah berkembang secara tidak disedari dalam bidang pendidikan di Malaysia dan ia juga telah mempengaruhi pendidikan dari aspek penyediaan infrastruktur dalam pengajaran dan juga pembelajaran. Terdapat beberapa penyataan masalah yang dapat diberikan untuk tajuk evolusi pendidikan dan sains dalam sektor pendidikan. Salah satu daripadanya ialah perkembangan sains dan teknologi telah memberi kesan kepada bidang pendidikan dari segi kaedah pengajaran, infrastruktur dan persekitaran pembelajaran. Yang kedua adalah sektor pendidikan harus menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut untuk melahirkan pelajar yang bersedia menghadapi tuntutan masa depan. Yang ketiga ialah bagaimana untuk mengoptimumkan penggunaan sains dan teknologi dalam pendidikan untuk mewujudkan lagi persekitaran pembelajaran yang lebih efektif dan efisien kepada para pelajar. Masalah yang keempat ialah bagaimana untuk mengintegrasikan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran tanpa mengorbankan kredibiliti dan nilai-nilai tradisional dalam pendidikan seperti kemahiran untuk berfikir, belajar dengan sendiri dan juga berinteraksi secara sosial. Dan yang terakhir ialah implikasi evolusi sains dan teknologi itu sendiri terhadap pembangunan kurikulum dalam pendidikan dan cara merapatkan lagi jurang antara kemajuan teknologi dan perkembangan kurikulum di institusi pembelajaran. Objektif kertas kajian ini ialah untuk menjadikan pendidikan lebih mudah untuk diakses melalui teknologi. Ianya juga dapat meningkatkan lagi kecekapan pembelajaran, meningkatkan kemahiran teknologi pelajar, mempromosikan pembelajaran berterusan dan menggalakkan penggunaan teknologi dalam kurikulum. Di slide ini menunjukkan tentang literature review ataupun kajian literature mengenai tajuk kami iaitu evolusi sains dan teknologi dalam sektor pendidikan. Yang pertama ialah menurut Wagner, Day, James dan Kozma, penggunaan teknologi maklumat dalam bilik darjah dapat meningkatkan pemahaman bacaan dan membantu pelajar menguasai konsep dengan lebih baik. Yang kedua ialah peranan teknologi maklumat dalam pendidikan dan menunjukkan bahawa penggunaan teknologi maklumat di dalam bilik darjah dapat lagi meningkatkan kefahaman pelajar terhadap subjek yang diajar. Itu ialah kajian menurut Theo 2016. Menurut Zhu, Lee dan juga Chen, penggunaan teknologi maklumat dalam pendidikan dapat menunjukkan bahawa penggunaan teknologi maklumat membantu pelajar mengembangkan kemahiran kritis dan kreativiti para pelajar. Dan yang terakhir ialah penggunaan teknologi maklumat dalam pendidikan dan menunjukkan bahawa penggunaan teknologi maklumat dapat membantu meningkatkan prestasi akademik pelajar yang kurang berdaya saing. Dan itu adalah literature review daripada Bosso dan Matuchianiak. Baiklah, kini saya akan menerangkan bahagian definisi untuk kertas kerja kami. Definisi yang pertama ialah sains. Tahukah rakan-rakan apakah itu sains?
Perkataan sains bermaksud pengetahuan di mana bermaksud yang sama dengan perkataan Latin iaitu scientia. Sains ditakdirkan sebagai pengetahuan yang diperoleh melalui kajian atau amalan atau pengetahuan yang berkaitan dengan kebenaran umum tentang cara undang-undang am beroperasi. Sains juga ialah kaedah untuk mempelajari perkataan baru yang diperoleh dan diuji menggunakan kaedah fizikal dan saintifik di seluruh dunia. Seterusnya, saya akan menerangkan definisi perkataan teknologi. Untuk rakan-rakan, perkataan teknologi ini sendiri berasal daripada perkataan Yunani iaitu teknik yang merujuk kepada kebolehan menggunakan pengetahuan secara metodologi sehingga teknik praktikal diwujudkan untuk menjalankan sesuatu tugas. Teknologi juga bukan sekadar peranti ataupun alat, malah ia termasuk dalam sesuatu kaedah ataupun konsep. Definisi yang ketiga saya akan terangkan iaitu perkataan etika. Etika ini, jika rakan-rakan ingin tahu, ia berasal daripada perkataan Yunani iaitu ethos yang bermaksud kelakuan seseorang atau erti kata lain ialah disiplin atau peraturan diri yang menentukan sama ada tingkah laku itu baik ataupun buruk. Etika juga boleh ditakrifkan sebagai satu set garis panduan yang berkait rapat dengan standard moral dan adat kebiasaan sesebuah masyarakat. Definisi yang terakhir saya akan terangkan ialah perkataan peradaban. Berdasarkan perkataan dasar perkataan peradaban itu sendiri iaitu adab membawa maksud adab yang baik, budi pekerti yang baik dan yang mulia. Seterusnya, saya ingin berkongsi dengan kalian semua mengenai kepentingan sains dan teknologi. Terdapat dua kepentingan sains dan teknologi iaitu pembentukan akhlak menerusi perkembangan sains dan teknologi dan yang kedua, impak negatif perkembangan sains dan teknologi dalam sektor pendidikan. Isi yang pertama iaitu pembentukan akhlak menerusi perkembangan sains dan teknologi di mana Islam mula muncul sebagai keagungan tamadun pada tahun 10 hingga 15 Masihi, didorong oleh kepelbagaian sains dan teknologi dan juga pembangunan lestari. Buku-buku Yunani tentang sains dan teknologi telah diterjemahkan secara aktif ke dalam bahasa Arab oleh Khalifah Umayyah dan Abbasiyah. Cordova menjadi pusat pengajian dan banyak institusi pengajian tinggi telah dibuka. Andalusia juga berkembang di bawah pemerintahan Islam selama hampir 800 tahun dan menyumbang kepada tamadun Eropah. Namun, konflik antara Kristian dan Islam di Afrika pada zaman pemerintahan Constantine menamatkan zaman kegemilangan tamadun sains dan teknologi Islam. Ramai orang Islam diarahkan untuk membakar hidup-hidup atau dipaksa menukar agama Kristian apabila Toledo jatuh ke tangan tentera Kristian. Apabila Empire Islam jatuh, kemajuan sains dan teknologi dan tamadun Islam terhenti buat sementara waktu dan banyak karya-karya saintis dan kecendekiawan Islam musnah. Isi seterusnya ialah impak negatif perkembangan sains dan teknologi dalam sektor pendidikan. Hal ini dapat dilihat pengenalan teknologi baharu dalam bilik darjah telah mengubah cara pendidikan secara tradisinya yang difahami. Tahun lepas, guru dan pelajar bersama-sama dan terlibat dalam interaksi bersemuka. Model ini menekankan keperluan kesesuaian yang sempurna antara pelajar dan guru untuk kaedah pembelajaran ini berjaya. Geografi sepadan kini boleh dialih keluar yang membolehkan pelajar menyelesaikan kerja mereka dengan cepat dari rumah. Peranan guru dan pelajar dalam bilik darjah telah berubah dengan guru melepaskan peranan majlis tradisional untuk mengambil peranan sebagai penasihat, kaunselor dan fasilitator. Pelajar memerlukan berbagai kemahiran dan kecekapan untuk maju dalam masyarakat masa hadapan seperti menyesuaikan diri dengan perubahan persekitaran dengan cepat, membuat keputusan, bekerja dengan orang lain, kreatif dan menyelesaikan masalah. Penekanan dalam pendidikan telah beralih daripada guru kepada pelajar itu sendiri. Ini lebih penting bagi pelajar untuk memperoleh kemahiran hidup daripada pengetahuan yang akan menyediakan mereka ke tempat kerja. Mereka mesti boleh belajar sendiri, membuat keputusan tentang cara belajar dan juga mencari pengetahuan penting. Ini memerlukan mereka mengembangkan kebebasan dan tanggungjawab mereka sambil mengingati bahawa teknologi baharu tidak selalunya masuk akal. Pelajar yang belajar menggunakan teknologi baharu harus mempunyai kecekapan yang tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syed Muhammad Faiz bin Syed Muhammad Zulkarnain. Di sini saya akan membentangkan bahagian fakta dan perbincangan. Yang pertama ialah cabaran perkembangan sains dan teknologi dalam pembentukan akhlak. Tidak dapat dinafikan laman sosial memberi banyak faedah termasuk keupayaan untuk berhubung dan terlibat dalam perbincangan mengenai peristiwa semasa di dunia maya. Mereka juga memudahkan sesi pendidikan walau bagaimanapun penggunaannya yang tidak terkawal membawa kepada keburukan.
Baik, cabaran yang pertama ialah kesahihan maklumat dan terdedah kepada maklumat palsu. Berpandukan kepada dalil naqli iaitu Al-Quran, Allah berfirman yang bermaksud, sekiranya datang kepadamu orang fasik yang membawa berita, maka hendaklah kamu berhati-hati akan kebenarannya. Baik, adalah penting untuk mempunyai akses kepada maklumat yang tepat dan benar untuk mengelakkan sebarang penyelewengan atau manipulasi fakta, terutamanya apabila ia berkaitan dengan pengetahuan agama. Jadi oleh itu adalah penting untuk mengesahkan maklumat dengan merujuk kepada sumber asalnya dan bukannya mempercayai kepada sesuatu secara memutatuli yang terdapat di internet seperti contoh. Okey. Cabaran yang kedua ialah pengaruh terhadap laman web yang tidak bermoral. Saya boleh katakan kepada golongan pelajar, ia banyak terlibat dengan laman web yang tidak bermoral dan tidak produktif, boleh memberi kesan buruk kepada kesejahteraan fizikal dan juga mental mereka. Menjadi tagih kepada laman web negatif ni boleh menyebabkan hilangnya maruah diri, berkurang nilai peribadi, peningkatan kepada kesalahan seksual dan juga sumber yang disia-siakan. Okey, kelaziman laman web lucah, mudah diakses, memberi kesan buruk terhadap nilai dan tingkah laku individu. Tidak kira pada semua peringkat umur, daripada kanak-kanak hinggalah orang dewasa. Jadi ajaran ini sangat tidak bagus dan tidak patut dicontohi terhadap seorang individu yang terlibat dalam aktiviti yang tidak bermoral seperti ini. Kemudian yang ketiga ialah penyebaran fitnah. Seperti firman Allah, wal fitnatu asyaddu minal qatl, yang bermaksud fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh. Jadi penyalahgunaan kemudahan ini seperti internet atau maklumat yang boleh disebarkan kepada orang ramai, kadang-kadang ia berunsur kepada fitnah. Kita tak tahu sama ada benda itu sahih atau tidak sahih. Dan salah satu isu paling lazim yang dikaitkan dengan kemajuan teknologi ialah fitnah dan gosip, seperti dengan niat untuk memburukkan, mengaibkan atau menyebabkan kemudaratan kepada orang lain. Seterusnya, cabaran yang keempat ialah permasalahan terhadap sikap remaja. Ramai di kalangan pelajar sekarang menggunakan internet dan juga telefon untuk berhubung sesama mereka dan juga bermain permainan atas talian. Kebanyakan pelajar akan pergi ke tempat seperti kafe cyber untuk bermain permainan ini. Jadi para pelajar yang terlalu taksub kepada permainan ini, mereka boleh melakukan perkara yang tidak sepatutnya seperti ponteng kuliah atau sekolah dan meminjam wang daripada kawan untuk bermain permainan ini. Dan seterusnya, cabaran yang terakhir iaitu perubahan gaya hidup dan pencemaran bahasa. Kesan yang meluas sains dan teknologi ke atas masyarakat moden telah mengubah cara kita berkomunikasi dan melihat norma budaya dengan berkesan. Pembaratan pakaian, makanan, tingkah laku dan hiburan telah mengubah identiti kolektif kita dengan ketara. Jadi sebagai contoh, kebangkitan bahasa singkatan untuk kita berkomunikasi antara satu sama lain telah dipopularkan dan ia menyebabkan ramai anak muda yang tidak tahu bahasa kita dengan betul. Jadi ini akan mengakibatkan kesan kepada bahasa dan penyalahgunaan istilah penting. Selamat sejahtera kepada Ustazah dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Leonardo Ana Dennis dan hari ini saya akan membentangkan kesan perkembangan sains dan teknologi dalam bidang pendidikan. Seperti kita tahu, teknologi telah banyak mengubah pola hidup kita. Pelbagai sistem juga telah berubah dan salah satunya adalah sistem pendidikan. Suatu masa dahulu, tanpa adanya teknologi, seseorang guru dan muridnya harus berada pada satu tempat yang sama untuk menjalankan proses pembelajaran. Namun, dengan adanya teknologi moden pada masa kini, ia dapat menghapus halangan geografi serta menjadikan model pembelajaran lebih moden. Jadi, saya akan menerangkan peranan sains dan teknologi dalam bidang pendidikan.
Peranan yang pertama adalah teknologi merupakan medium untuk menyampaikan bahan pembelajaran. Pembelajaran dapat dicapai walau di manapun seseorang itu berada serta di waktu apapun sesi pembelajaran diadakan. Seterusnya, dengan adanya teknologi, sesi pembelajaran dapat dijalankan dengan lebih mudah. Sebagai contohnya, para guru dapat memeriksa hasil kerja pelajarnya tanpa perlu mengumpulkan buku latihan pelajarnya. Peranan teknologi yang kedua adalah teknologi dapat digunakan untuk hal pekerjaan. Sebagai contoh, pihak sekolah menengah dapat menyediakan elektif-elektif teknologi seperti otomotif kepada para pelajarnya. Sekiranya para pelajar mahir menggunakan alat teknologi, mereka dapat menyumbangkan teknologi yang baharu. Sebagai contohnya, penciptaan drone. Seperti yang kita tahu, pada awalnya para pesawah dalam bidang pertanian harus membaja tanah dengan cara tradisional. Namun, dengan adanya alat moden seperti drone ini, para pesawah dapat menggunakan alat kawalan jauh untuk mengendalikan drone semasa sesi memantau sawah mereka. Seterusnya, saya akan menerangkan pengaruh positif teknologi terhadap dunia pendidikan. Dengan adanya teknologi, ini menjadikan proses pembelajaran menjadi sangat mudah. Ini kerana semua orang dapat mencapai semua maklumat walau di manapun seseorang itu berada. Selain itu juga, teknologi dapat meningkatkan kualiti pendidikan. Jadi, saya akan menerangkan manfaat-manfaat teknologi terhadap dunia pendidikan. Manfaat yang pertama adalah munculnya media massa sebagai sumber ilmu pengetahuan, iaitu dengan wujudnya jaringan internet, proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara maya, iaitu dengan menggunakan aplikasi seperti Google Meet dan Zoom. Manfaat yang kedua adalah dengan adanya teknologi, ini akan menjadikan guru bukanlah acuan sumber ilmu pengetahuan. Ini kerana para pelajar boleh mengakses bahan pembelajaran melalui internet. Namun, masih perlu di bawah bimbingan guru-guru mereka agar maklumat yang dicari dan diperolehi oleh para pelajar adalah benar serta sahih. Seterusnya adalah manfaat yang ketiga, di mana teknologi ini akan menyebabkan proses menganalisis data dapat dilaksanakan dengan lebih mudah serta lebih tepat. Seperti yang kita tahu, teknologi yang sering digunakan untuk membuat analisa ialah komputer maupun laptop. Ini kerana peranti seperti ini mempunyai banyak aplikasi serta program untuk menganalisis data. Sebagai contohnya, apabila seseorang guru ingin membuat survei tentang para pelajarnya, guru itu dapat menggunakan platform seperti Google Form untuk mengumpulkan maklumat-maklumat daripada para pelajarnya. Jadi, manfaat yang keempat, iaitu manfaat yang terakhir, dengan adanya teknologi, ini akan menjadikan progres pembelajaran lebih menarik serta menjadi lebih efektif kerana bahan pembelajaran yang kompleks dapat dijelaskan dengan lebih mudah serta para pelajar akan menjadi lebih mudah untuk memahami pembelajaran yang kompleks tersebut. Kemudian, dengan adanya teknologi, ia juga dapat menghadirkan peristiwa-peristiwa langka semasa para pelajarnya tengah mengeksplor jaringan-jaringan semasa mereka melayari internet, seperti penemuan vaksin untuk menghalang penyakit yang berbahaya seperti COVID-19.
Baik, yang seterusnya, bagi bahagian fakta dan perbincangan, kita pergi kepada keperluan etika Islam untuk perkembangan sains dan teknologi dalam sektor pendidikan. Yang pertama ialah memupuk nilai-nilai murni. Sikap yang baik dan terpuji adalah asas untuk mewujudkan keharmonian, kekuatan dan kemajuan untuk individu dan masyarakat secara keseluruhan. Memandangkan pelbagai krisis yang dihadapi oleh masyarakat kita sekarang, kita mesti mengutamakan pembukaan nilai-nilai ini termasuk kejujuran, kesetiaan dan keadilan dalam kita menggunakan sains dan teknologi dalam pendidikan. Seterusnya, mendidik untuk memperbaiki tingkah laku. Pembudayaan nilai murni amat penting dalam memupuk individu dan masyarakat, menegakkan apa yang baik dan menjauhi yang buruk sambil mencari kebenaran yang aktif adalah elemen penting untuk menuntut perhatian dalam dunia moden kita. Setiap orang mesti menyedari kepentingan memiliki etika peribadi yang utuh untuk memupuk masyarakat yang maju dan berakhlak mulia. Yang ketiga ialah beretika dan berakhlak. Masyarakat yang beretika ialah masyarakat yang menjunjung tinggi tanggungjawab moral dan sosial, menanamkan dalam dirinya komitmen terhadap tingkah laku dan prinsip murni. Sebagai contoh, dunia kita sekarang dunia hujung jari, jadi kita macam terdedah kepada, sebagai contoh, komen-komen kita di laman sosial hendaklah tidak menyinggung perasaan orang lain. Etika yang keempat iaitu nilai kerohanian yang kukuh. Kepentingan nilai kerohanian tidak boleh dipandang remeh kerana ia amat penting dalam membangunkan kekuatan, daya tahan dan perwatakan seseorang individu. Adalah penting untuk kita menghayati nilai-nilai kerohanian yang mulia. Sebagai itu, Malaysia akan memperoleh reputasi yang dihormati jika masyarakatnya prihatin dan berprinsip dalam semua aspek termasuk hubungan interpersonal dan pembangunan peribadi. Yang seterusnya, nilai budaya dan adab. Seperti yang kita tahu, masyarakat Melayu kita sangat menitik beratkan tentang adab. Baik, nilai budaya memainkan peranan yang penting dalam membentuk gaya hidup masyarakat sesebuah komuniti dan negara. Budaya Melayu terkenal dengan identiti sendiri yang banyak dipengaruhi oleh adat resam, kepercayaan, tradisi, bahasa, budi dan nilai-nilai murni. Nilai-nilai budaya yang baik ini seharusnya disebarkan secara meluas ke seluruh Malaysia. Dan yang terakhir iaitu memupuk sifat jujur. Kejujuran adalah aspek asas dalam tingkah laku manusia, terutamanya bagi orang Islam yang percaya bahawa semua perbuatan baik dinilai berdasarkan keikhlasan dan kebenaran. Untuk menggalakkan kejujuran dan integriti dalam tingkah laku dalam talian, memaparkan etika internet yang betul pada papan skrin boleh berfungsi sebagai alat pendidikan yang berguna, membolehkan individu mengelak daripada melakukan apa-apa yang boleh menjejaskan integriti peribadi mereka itu sendiri. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya akan menerangkan evolusi telefon pintar. Tahun 1982, Nokia Mobira Senator. Peranti ini dikategorikan sebagai telefon kereta kerana mempunyai berat kira-kira 10 kilogram. Pada tahun 1984, Motorola Dinati AC8000X. Peranti ini mempunyai kapasiti bateri yang rendah di mana ianya hanya boleh digunakan selama 1 jam sahaja. Walaupun peranti ini mempunyai berat 800 gram dan panjangnya 25 cm, namun penggunaan peranti ini kurang kerana kurangnya kesedaran penggunaan telefon pada masa ini. Pada tahun 1987 hingga 1989, Nokia telah menghasilkan peranti yang telah digunakan dalam pelbagai filem dan ianya telah menjadi sejenis komunikasi mudah alih. Motorola juga telah menghasilkan peranti yang lebih padat yang digelar sebagai Little Micro TAC yang mempunyai berat 300 gram, namun kapasiti baterinya lebih rendah daripada sebelumnya, iaitu hanya mampu bertahan selama setengah jam. Pada tahun 1997, Nokia 6110. Peranti ini
Menurut kajian, peranti ini mampu bertahan dalam letupan nuklear. Seterusnya, Motorola Star TAC. Peranti ini mempunyai reka bentuk clamshell ataupun telefon flip yang pertama di dunia serta mempunyai rangkaian 2G. Pada tahun 2000, Samsung SGH T100. Peranti ini mempunyai reka bentuk clamshell namun merupakan telefon yang pertama menggunakan skrin LCD matrix, Active Matrix Transistor nipis. Pada tahun 2003, BlackBerry 5810. Peranti ini mempunyai papan kekunci QWERT. Peranti ini juga mempunyai sokongan email, muzik, penggera, dan aplikasi pencetakan. Pada tahun 2005, BlackBerry 7270. Peranti ini mempunyai akses Wi-Fi serta menampilkan paparan yang berwarna. Pada tahun 2008, Apple iPhone 3G. Peranti ini mempengaruhi ciptaan telefon pada masa kini. Ini kerana peranti ini telah memperkenalkan pelbagai aplikasi kepada para pengguna. Selain itu juga, peranti ini mempunyai reka bentuk yang paling unik berbanding peranti yang lain. Terdapat beberapa faktor dan cadangan dalam penambahbaikan sains dan teknologi dalam sistem pendidikan. Antaranya ialah memastikan semua pelajar mempunyai akses yang saksama terhadap teknologi yang digunapakai secara menyeluruh, tidak kira sama ada sekolah itu berada di luar bandar maupun pedalaman. Selain itu, penilaian dalam pendidikan juga perlu diambil kira, bukan sahaja dalam akademik tradisional, bahkan kemahiran penggunaan teknologi juga perlu dititik beratkan serta literasi digital dan juga kemampuan berfikir secara kritis terhadap teknologi perlu diteliti. Tuntasnya, evolusi sains dan teknologi dalam pendidikan telah pun membawa banyak perubahan besar dan memberikan impak yang mendalam kepada sistem pendidikan dan modal insan pada masa kini. Penggunaan kaedah pengajaran inovatif hasil adaptasi sains dan teknologi telah pun merubah struktur pembelajaran menjadi lebih moden dan maju. Selain itu, capaian internet dan perisian pembelajaran telah pun memberi akses luas tanpa sempadan kepada ilmu pengetahuan. Kemenyediaan pelajar diperkukuh melalui peningkatan ilmu dan sasiah diri. Justeru, penggunaan sains dan teknologi harus diurus dengan baik untuk menghindari elemen negatif. Pihak berwajib perlu bekerjasama rapat dengan ibu bapa agar dapat memaksimumkan manfaat penggunaan sains dan teknologi. Evolusi ini meningkatkan ilmu pengetahuan insaniah dan juga pemantapan rohani para pelajar. Akhir kata, dengan pengurusan yang bijak, manfaat perkembangan sains dan teknologi dapat memperkukuh sistem pendidikan khususnya untuk generasi mendatang. Jadi, dengan itu berakhirlah sesi perbincangan kumpulan kami mengenai evolusi perkembangan sains dan teknologi dalam sektor pendidikan. Terima kasih kami ucapkan sehingga berjumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.